Kewujudan makhluk halus tidak harus dipertikaikan karena sememangnya mereka benar-benar wujud. Segelintir masyarakat kita masih lagi enggan mempercayai dan menganggap perkara sebegini adalah karut semata-mata. Kali ini kita membahaskan 7 tempat yang paling seram di Malaysia. Yang pertama, Hailing Tower. Hailing Tower merupakan tragedi runtuhan pertama dan terburuk yang pernah berlaku di Malaysia pada 11 Desember 1993 di kondominium Taman Hillview, Ulu Klang. Seramai 48 orang menjadi mangsa korban menyayat hati ini. Selepas kejadian itu, berbagai kisah seram telah berlaku di tapak runtuhan tersebut. Antaranya kelihatan kelibat makhluk tanpa kepala dan suara wanita menangis di tengah malam. Malah kisah seram ini juga turut difilmkan di Malaysia. Yang kedua, Lebuh Raya Karak. Berikut merupakan kompilasi beberapa buah kisah seram mengenai Lebuh Raya ini. FRU bertembung antara kemalangan yang paling populer adalah pada 20 Januari 1990, di mana 17 orang terbunuh termasuk 11 orang anggota FRU yang berlaku pertembungan di antara kendaraan FRU dengan sebuah lori, sebuah bas dan 10 biji kereta. Jika tidur di genting, kawasan ini dikatakan menjadi tempat rehat bagi kebanyakan pemandu lori untuk tidur sebentar. Tidak sah kalau tidak di situ tanpa kena teguran. Biasanya pemandu akan dikacau oleh kereta kuning selepas terowongan karat dengan memotong kereta kamu, dan selepas itu kereta akan dibawa perlahan tanpa pemandu. Punca dipercayai bermula dari sebuah kisah seorang istri curang ataupun selingkuh dengan orang lain yang telah membunuh suaminya dengan kejam dan kemudian merampas kereta kuning milik suaminya. Nombor 4, Genting Helen. Bangunan berkembar di pinggir Genting Helen yang dikatakan berhantu ini merupakan sebuah lokasi yang sering berlaku kes bunuh diri bagi orang-orang yang kalah judi di sana. Terdapat berbagai kisah seram yang berlaku. Antaranya adalah kejadian aneh seperti televisi terpasang sendiri, dan penginap juga pernah menemui satu lembaga tanpa kepala sedang mendukung ataupun menggendong anak di dalam lift. Keempat, Taman Tema Kongo. Terkenal pada era 1980-an dan dimulai dibina pada tahun 1971. Satu kemalangan telah terjadi di kawasan papan luncur air gergasi pada Januari 1993 yang sempat menyebabkan kematian seorang warga negara Singapura.
Kejadian malang itu mengejutkan orang ramai hingga memaksa pihak menutup sementara kawasan yang terlibat, yaitu kolam renang dan papan luncurnya, bagi yang melakukan kerja-kerja penambah baiknya ataupun rehabilitas. Dan pada Mei 1994 pula berlaku kerosakan pada dinding kolam renang yang sama, yang berpunca pada kejadian kecil tanah runtuh hingga menyebabkan air lumpur memasuki kolam renang tersebut. Sekali lagi kawasan tersebut ditutupi kepada orang-orang ramai. Kini lokasi terbiar begitu sahaja, dan ramai juga orang bercerita mengenai kisah seram di lokasi tersebut. Antaranya kelihatan ataupun kelipat manusia tanpa kepala, dan sering mendengar suara menyeramkan di kawasan itu apabila senja menjelma. 5. Penjara Pudu, Kuala Lumpur. Penjara ini dibina pada zaman penjajahan British dan digunakan sebagai kem tahanan perang semasa penjajahan Jepun, dan pernah menempatkan sehingga 200,000 tahanan, termasuk penjenayah terkenal Botak Shin yang telah dihukum mati pada 1981. Suara jeritan boleh didengar daripada tempat hukuman yang dilakukan, walaupun ketika tidak ada orang di situ, dan separuh ataupun setengah tempat di dalam penjara ini dikatakan lebih sejuk dibandingkan di ruangan-ruangan lain. Penjara Pudu, Kuala Lumpur ini telah diroboh pada tahun 2009 untuk memberi laluan kepada pembangunan komersil. Bu 6. Victoria Institution, Kuala Lumpur. Sebelum tahun 2009 dikenali sebagai sekolah menengah kebangsaan. Pada awal penubuhannya, sekolah ini adalah sekolah menengah untuk pelajar-pelajar lelaki saja, manakala pelajar perempuan untuk tingkat 6 saja. Bangunan ini merupakan sekolah yang paling tua di Kuala Lumpur. Juga turut diambil alih semasa penjajahan Jepun dan dijadikan sebagai pangkalan tentara Jepun. Ramai tentara British dan penduduk tempatan yang telah disisa dengan kejam hingga mati di ruangan bawah tanah, dan beberapa bangunan lama di sekolah ini. Salah satu kes adalah anggota band yang sedang berlatih sehingga lewat malam. Kemudian ditemui di atas tangki air. Beliau mendakwa bahawa dia melihat seorang perempuan yang sedang bersendirian, dan dengan sopan dia bertanya ke mana perempuan itu hendak pergi, dan dia tidak ingat apa-apa lagi selepas itu. Nombor 7 ataupun yang terakhir, Sandakan Memorial Park. Sandakan Memorial Park merupakan salah satu warisan sejarah masyarakat Sabah, terutamanya kepada penduduk sekitar Sandakan Sabah. Tempat ini menjadi tarikan yang tersendiri kepada pelancong. Tempat ini dibina untuk peringatan kekejaman tentara Jepun ketika tawanan Sabah sebelum terjatuh Perang Dunia Kedua. Tempat ini
juga dibina untuk memperingati pengorbanan dan perjuangan orang awam yang telah terkorban melawan Jepun pada ketika itu. Tempat ini hanya ada di Sabah. Namun begitu, tempat ini dikatakan memiliki kisah seram dan mistik yang tersendiri karena disinilah para tawanan British di Australia disiksa dan dibunuh. Mengikuti cerita, taman ini pernah mengemparkan negara, terutama negeri Sabah, dengan penemuan seorang perempuan yang mati ditusuk senjata tajam di dalam kemaluannya sehingga menumbuhi kepala dan keadaan bogel. Seminggu selepas penemuan itu, pengawal keselamatan yang bertugas untuk memantau kawasan itu pada malam hari telah mendengar suara meminta tolong dengan suara jeritan kesakitan. Menurut cerita penduduk kampung, mereka juga melalui kejadian yang sama ataupun mendengar kejadian yang sama. Pada pendapat mereka, kemungkinan suara tersebut merupakan suara wanita yang mati yang tidak aman rohnya karena pembunuh masih belum ditemui.